makan ni kan? Ada nak jemput dia cakap apa-apa? Ha? Dia bahasa Palestin. Tak apa, kita terjemah. Oh. Ya. Mungkin تكلمهم شوية أترجم لهم. ها؟ تكلم عن فلسطين عن قصد. شو انتظر أنا أستدعيكم. Macam mana? Nak panjat kawan ni. Allah, canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi imam-imam dan jatuh masjid, seterusnya para jemaah, pada yang kita jumpa di masjid malam ni, tak jumpa di Mekah. Masya-Allah. Saya bercakap dengan imam kita tadi, kata ada ke dia nak cakap apa-apa sikit tentang Palestin. Jadi mungkin dah kebetulan ada imam dari Palestin ni. Tazkirah dari Malaysia ni kita utamakan yang Palestin dulu. Jadi استضيف الأخ ممكن أنا أترجم لكم تكلمهم شوية يعني 15 دقيقة تمام فأترجم لهم حتى خصوصا أننا نرى هذه الأيام الذي حصل هناك عندكم كنت تعال معنا bagi mic kat dia yang mic itu tu أنا أجلس هنا وأنت هناك تمام bagi mic kat dia yang tu mic ni dah kata buat live tak ada تفضل يا أخي. السلام عليكم. تكلم ni tutup pula. تكلم شوية خليني أترجم ثم واصل. تمام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لك الحمد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وإنا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. أما بعد أنا أخوكم في دين الله أحمد بن علي البابلي من فلسطين من قطاع غزة. Nama saya Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali dari Palestin. Dia perkenalkan diri dia. Syekh Ahmad bin Ali. Yallah. بداية لا يستغرب في هذا المقام أتوجه بجزيل الشكر والرفعة إلى دولة النيزة ثم إلى أهل هذا المسجد الكريم إمام المسجد وإدارة المسجد ثم آبائنا وأمهاتنا الذين سمحوا لنا أن نكون بينهم وأن نتشرف بهم جزاكم الله عنا كل خير. Sebagai permulaan, saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan kemudian kepada jawatan kuasa masjid, para imam serta ibu ayah yang hadir pada malam ini kerana beri peluang pada saya. Moga-moga Allah Ta'ala membalas ganjarannya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. سنتحدث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في دقائق قليلة. Saya akan bercakap pada malam ini hanya dalam masa beberapa minit sahaja. عن المسجد الأقصى المبارك أسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. Itu berkenaan dengan Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlakunya peristiwa Isra Mi'raj dulu, Masra. وقبل البدء بالكلام لابد أن نذكر كلام الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. Sebagai permulaan, saya akan baca dulu firman Allah dalam surah Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلى الله عليه وسلم. Ayat yang pertama daripada surah Al-Isra. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Nya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh kita bersusah payah bermusafir semata-mata kerana masjid tertentu, melainkan hanya untuk 3 masjid sahaja. Itulah أولا المسجد الحرام في مكة المكرمة، ثانيا المسجد هذا المسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى المبارك في فلسطين. Iaitulah yang pertama Masjidil Haram di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Syekh baca hadis yang maksud hadis itu tak boleh kita bersusah payah bermusafir kerana tempat, purposely. Maknanya kita kata nak pergi Masjid Datuk Kamaluddin, sama je dengan masjid-masjid lain, Masjid Subang, Masjid Shah Alam. Tapi kalau kerana masjid, kita keluar duit, kita letih hanya untuk 3 masjid saja yang dibolehkan. Itulah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ashrah lahum yani shaddur rihal. Ana syarahtu lahu, aqsud aqul ay tafadhal واصل. إخواننا الكرام، لن نتحدث اليوم عن حادثة الإسراء والمعراج، ولكننا سنتحدث عما يفعل أعداء الله سبحانه وتعالى اليهود في مسرح حبيبنا صلى الله عليه وسلم. Saya malam ni saya tak nak bercakap tentang Isra' Mi'raj, tapi saya nak sebut tentang apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, itulah Yahudi di Masjidil Aqsa. اليهود المقبول عليهم يحاولون مرارا وتكرارا هدم مسرح حبيبنا صلى الله عليه وسلم. Golongan Yahudi mereka berusaha berulang-ulang kali untuk menghancurkan Masjidil Aqsa. ومنذ احتلال فلسطين بعام 1969 حرقوا منبر صلاح الدين الايوبي في مسجد الاقصى. Sejak tahun 1969. Sejak tahun itu Yahudi memang bakar, maknanya segala usaha dibuat untuk menghancurkan Masjidil Aqsa, dan antara yang dia buat, dia telah membakar mimbar yang telah dibuat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. ولم يتوقف الظلم الصهيوني على ارض مسرح حبيبنا صلى الله عليه وسلم. Dan mereka tidak berhenti membuat kejahatan di Masjidil Aqsa. بل قام في عام 1996 بحفر الانفاق تحت اساس المسجد الاقصى. Dan bermula tahun 1969 itu, Yahudi mula gali terowong, gali dari bawah tanah ke bawah tapak Masjidil Aqsa. حيث كان الهدف كما كان البحث عن هيكل سليمان. Tujuannya dia nak mencari Haikal Sulaiman. Ini akidah orang Yahudi. Perjuangan mereka perlu robohkan Masjidil Aqsa untuk bina balik Haikal Sulaiman, Nabi Sulaiman dulu, yang mereka percaya ada di bawah dasar bumi, bawah tapak Masjidil Aqsa tu. Tapi sebenarnya mereka juga bertujuan untuk melemahkan foundation, tapak bawah Masjidil Aqsa tu, sebab supaya akhirnya roboh. وفي هذه الايام احبابي في الله حاول اليهود ويحاولون تمرير مخطط خطير جدا، هذا هو تقسيم القدس الشريف الى قدس شرقيه وقدس غربيه.
Dan sekarang kebelakangan ini ataupun yang terkini, mereka sedang buat satu perancangan yang sangat bahaya dan jahat. Mereka sedang cuba divide, pecahkan Masjidil Al-Quds Syarqi, dipecahkan timur dan barat, nak pecah lagi. Palestin tu dia dah kecil, Gaza, Quds ni dia nak pecahkan lagi. Quds timur dan Quds barat. وهذا يسمى تقسيم المكان حاليا. Yang ni dia panggil division ataupun dia nak divide yang berbentuk fizikal, bentuk tanah lah, tanah. والتقسيم الزمان ما نقصد به. Ada juga itu tadi pembahagian bumi timur barat. Ada juga pembahagian masa, tadi tempat masa. Apa yang saya maksudkan dengan pembahagian masa, dia nak terang. وهو جعل وقت للمسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى. ايش؟ جعل وقت محدد للمسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى. وبعد ذلك غير مسموح لهم بالتواجد في المسجد الأقصى ليكون الدور لليهود. هم يسيطرون. هذه ممنوع الصلاة في المسجد الأقصى. Dari segi masa, sekarang ni mereka tentukan masa secara khusus. Orang Islam boleh sembahyang di Masjidil Aqsa waktu ni. Waktu seterusnya tak boleh masuk Masjidil Aqsa. Hum yadkhulun Masjidil Aqsa. Dan masa yang orang Islam tak boleh masuk, itu masa Yahudi masuk. Allahu Akbar. هذه الأيام أحبابي في الله والناظر إلى الأخبار والتلفاز ويشاهد ما يحدث في المسجد الأقصى نرى أن اليهود يحاولون طرد المسلمين من المسجد الأقصى. ماذا؟ Beberapa hari kebelakangan ini kita lihat siapa yang tengok akhbar, dan memang ada dalam sehari dua ni, mereka juga cuba menghalau juga orang Islam daripada dalam Masjidil Aqsa tu. بالأمس فقط بالأمس Semalam 100 إصابة من المصلين في المسجد الأقصى. إطلاق النار صح؟ 100 إصابة. Semalam yesterday 100 orang kena tembak ketika sedang solat dalam Masjidil Aqsa. 100 syakhs musab. 100 orang kena tembak ketika wahum yusallun salat ايش؟ صلاة الصبح والعشاء وصلاة الجمعة بالأمس كانت هناك 100 إصابة. Semalam masa sembahyang Jumaat ada 100 orang yang kena tembak. اليوم أحبابي في الله يحاول اليهود عندهم يسمى عيد الفصح عيد الغفران. كيف؟ عند اليهود هناك عيد يسمى عيد الغفران. ماذا يفعلون به؟ Yahudi mereka ada satu perayaan hari keampunan, dia kata. Allahu Akbar. Saudara kita di sana diuji dengan peluru, kita diuji dengan mengantuk. Ana qultu lahum ikhwanuna musab bi rasas wa nahnu musab bin naum. Qultu lahum اليوم الحكومة الماليزية قيادة الرشاد والأداء كيف؟ اليوم الحكومة الماليزية كان لها رأي بهذا المسألة. الحمد كان لله. رأيها جدا قوي ومشاهد الحمد لله. عندنا سفير حكومة ماليزيا يحب مسجد الأقصى شيخنا. Dia kata kerajaan Malaysia sekarang ni pun banyak support orang Islam di Palestin. Malaysia pun ada duta Malaysia ke Timur Tengah, Sheikh Abdul Hadi, dia kata pun banyak support orang Islam di sana, sokongan. اليوم هذا العيد أحبابي في الله يحاول اليهود أخذ القرابين الماعز والبقر ويذبحوهم في المسجد الأقصى. القربان هناك قربان من الحيوانات الماعز والغنم يذبحوه في المسجد الأقصى. من يذبحهم؟ اليهود يدنسون بهذه الدماء أرض المسجد الأقصى. Yahudi buat sekarang, dia orang sembelih lembu, sembelih kambing dalam Masjidil Aqsa. Darah-darah tu sengaja dia nak bagi mencemarkan keadaan dalam Masjidil Aqsa. وهذا لا يعتبر لهم في العقيدة التوراة أنهم إذا ذبحوا في المسجد الأقصى سوف يهدم المسجد الأقصى. Dia orang punya pegangan,
kalau disembelih haiwan-haiwan ni dalam Masjidil Aqsa, maka akan berjayalah mereka nak merobohkan Masjidil Aqsa. Mula dengan sembelih haiwan-haiwan ni dulu. وهذا أيضا ينذر أن هيكل سليمان سوف يخرج من المسجد الأقصى. Dan bila robohnya Masjidil Aqsa, disitulah dia orang akan munculkan kembali Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ni macam tempat ibadat dia lah, tempat ibadat orang Yahudi. لذلك أحبابي الكرام كان الشعب الفلسطيني والمقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى كيف المرابطون في المسجد الأقصى منعوا ذلك بالدم، منعوا ذلك بإطلاق النار عليه، منعوا ذلك بالثورة على هؤلاء. Kerana itulah para murabitun ini istilah kepada para pejuang yang memang full time mempertahankan Masjidil Aqsa. Mereka halang sepenuhnya dengan peluru, dengan nyawa, dengan darah mereka sendiri, halang usaha Yahudi ni untuk buat nak robohkan Masjidil Aqsa ni. الأمس يستطيع أيضا قام اليهود باعتقال 510 أشخاص من المرابطين في المسجد الأقصى من النساء والرجال وحتى الأطفال. 500 semalam saja yang ditangkap anak-anak muda yang berjuang sepenuh masa di Masjidil Aqsa ini, seramai 510 orang ditangkap, laki, perempuan, termasuk kanak-kanak. Sekarang saya nak yang terakhir. Saya tak nak cakap panjang dia kata. Yang terakhir, لماذا اليهود أعداء الله سبحانه وتعالى والكفار استضعفوا المسلمين؟ لماذا؟ Kenapa sebenarnya Yahudi ni nak lemahkan umat Islam? الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebab orang Islam, ya Allah, a'id ya akhi. الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا. Rasulullah bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang dengan dua perkara ini, kamu tidak akan sesat, tak akan lemah. Itulah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang orang Islam beramal dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malangnya ramai umat Islam yang meninggalkan Al-Quran, yang tidak mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka, meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan, maka ini suatu perkara yang sangat menyedihkan. Yang terakhir, saya nak sebut apakah kewajipan kita sebagai umat Islam terhadap Masjidil Aqsa, tempat Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لابد من أن نجعل قضية فلسطين وأسرى حبيبنا صلى الله عليه وسلم حاضرة بيننا في المساجد، في المدارس، في الجامعات، حتى يعلم المسلمون أن هناك مسجدا لرسول الله ما زال تحت الاحتلال الصهيوني. Mestilah yang pertama sekali, kewajipan kita, mestilah kita menjadikan isu Masjidil Aqsa ini sentiasa bermain ataupun sentiasa ada di sekeliling kita, di masjid, di universiti, dalam masyarakat. Kita selalu cerita, kita selalu beri kesedaran bahawa Masjidil Aqsa, tempat Rasulullah Isra' Mi'raj ini masih di dalam jajahan ataupun dalam pengkhianatan kezaliman golongan Yahudi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala
Allah, yang kedua, Allah tahu bahawa ramai di kalangan orang Islam yang tak mampu nak pergi ke medan jihad sana. ولكن لن يدع المسلمين حجة يوم القيامة. Allahu akbar. قال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. Allah, oleh kerana Allah tahu bahawa kita ni tak mampu nak pergi ke medan jihad, medan perang sana, maka ditinggalkan kepada kita excuse, alasan. Dah tak boleh nak pergi medan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala sebut berjihadlah dengan diri kamu dan harta kamu. Maknanya tak boleh pergi dengan diri, jihad dengan harta. الجهاد بالمال كما قال شيخنا فما نقص المال من صدقة، فهذا ربما يكون حجة أمام الله أن نستطيع الجهاد، لكن لو تصدقنا Allah. دفعنا من أجل المسلمين، دفعنا من أجل القتال في سبيل الله، لا نستطيع. Syekh kata, oleh kerana kita ni tak boleh nak pergi ke berjihad di medan perang, maka kita berjihad dengan cara infakkan harta kita membantu para pejuang di bumi Masjidil Aqsa, dan ini moga-moga menjadi hujah di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Ya Allah, aku tak mampu nak pergi ke medan perang, aku bantu mujahidin, orang-orang yang berjuang, dengan cara aku menyumbang hartaku. وأخيرا أختم، نعلم أيضا ويعلم الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من الناس لا تستطيع الجهاد ولا تستطيع الإنفاق في سبيل الله. Dan Allah juga tahu bahawa ada orang yang tak mampu pergi ke medan jihad, dan ada orang yang nak sedekah duit pun tak mampu. Maka ولكن ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. الدعاء يا الله. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيقول لنا ماذا فعلت؟ ما جاهدنا؟ ما أنفقنا؟ لماذا لم تقل؟ لماذا لم تقل يا رب انصر الإسلام والمسلمين؟ يا رب انصر المجاهدين؟ لربما هذه الدعوة من أبي من أم من أخت من أخ يكون أبواب السماء مفتحة، فينصر الله بهذا الدعاء الإسلام والمسلمين، وتكون لك حجة عند الله سبحانه وتعالى. mungkin apabila kita tak mampu pergi ke medan jihad, kita tak mampu nak sedekah duit untuk bantu para mujahidin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat sambungan pada ayat yang selalu kita dengar, kewajipan berpuasa tu, Allah Taala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalaulah wahai Muhammad, hamba-Ku bertanyamu tentangku, maka aku terlalu hampir, aku memperkenankan doa hamba-Ku apabila dia berdoa. Maka kita tak mampu pergi ke medan jihad, kita tak mampu nak infak harta benda, kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah beri pertolongan kepada golongan yang berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa. Dan mungkin ada di antara doa-doa kita ini yang dimakbulkan oleh Allah, dan doa itu menjadi hujah kepada kita di hari akhirat nanti. Ya Allah, aku tak mampu nak pergi ke medan perang Masjidil Aqsa, aku nak bagi duit pun aku tak mampu, aku telah berdoa kepadamu ya Allah, moga-moga diberi pertolongan kepada orang yang mempertahankan Masjidil Aqsa. وفي آخر القول لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على هذا الاستماع، وأشكر شيخي وإمامنا الذين ساعدنا في هذه الترجمة، بارك الله فيه. وأقول قولي هذا أحبابي في الله، أستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. Allahu Akbar. Dan fadhal. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid dan pada yang tukar terjemah ni, bantu tolong terjemahkan. Maka dia Syekh sebut di hujung tadi, Allahumma ballaghtu, ya Allah aku dah sampaikan. Disebut tadi di hujung, Allahumma ballaghtu, ya Allah aku dah sampaikan, ya Allah aku dah beritahu tentang Masjidil Aqsa. Maksudnya telah beritahu tentang kewajipan umat Islam. Fadhal Syekh, fadhal, jelus.
beritahu tentang kewajipan umat Islam, kewajipan apa yang perlu kita buat. Allahu Akbar. Jadi saya sempat sembang dengan beliau sekejap tadi sebelum lepas semayang tadi. Beliau datang ke Malaysia tahun 2019 tahun 2019 beliau datang ke Malaysia untuk buat PhD di Universiti Melaya. InsyaAllah bakal dapat CJ PhD dan dah dapat CJ kahwin. Hasalat doktorah wa hasalat az-zawjah. Tapi dia bukan kahwin dengan orang Malaysia. Saya kata sebab apa kamu tak kahwin dengan orang Malaysia? Dapat kamus hidup lah. Tapi dia kahwin dengan orang Tunisia. Al-Ahl. Alhamdulillah. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah. Dan kita dengar dah apa yang saya sebut tadi, dan kita pun habis dah masa untuk tazkirah kita. Moga-moga ada manfaat daripada perkongsian malam ni, sebab saya dimaklumkan waktu tazkirah biasa sampai pukul 10 kan? Biasa sampai pukul 10 5 minit. Tak apalah, saya sebut sikit lah apa benda ni berkait dengan sedikit untuk tazkirah pada malam ni. Saya perhatikan ayat. Saya rasa saya nak sambung sikit ayat yang dibaca oleh Syekh Ahmad tadi, itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan ayat itu duduk sambungan pada ayat-ayat yang berkait dengan puasa. Kita selalu dengar kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ayat cerita tentang puasa. Sambungan ayat tu kat hujungnya Allah Taala sebut apa yang dibaca oleh Syekh tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Taala berfirman, "Hei Muhammad, sekiranya hamba-Ku bertanyamu tentangku, maka aku terlalu hampir. Aku perkenankan doa orang yang berdoa, maka hendaklah berdoa." Persoalannya hari ni dah 14 hari dah Ramadan, banyak mana dah kita berdoa? Doa Ustaz, doa. Amin doa untuk imam tadi? Ya. Yang doa kita sendiri, yang kita minta sendiri, berapa banyak dah? Itu kitalah yang tahu. Ada seorang ibu, dia kata, "Ustaz, tolong doa untuk anak saya Ustaz, tak dengar cakap sangat." Dia kata, "Bolehlah Ustaz doa, tapi doa seorang ibu jauh lebih hebat daripada doa Ustaz. Acik doa tak ke anak? Doa tu doa Ustaz, tapi nampak macam tak ada harapan." Jadi dia bersangka buruk dengan Allah. Sebenarnya kita kadang-kadang kita duk cerita doa, tapi kita berdoa kita tak sangka baik dengan Allah. Saya tak apa sihat dah Ustaz ni, makan daging banyak sangat, makan seafood, sakit kaki. Benda sakit apa? Go out teruk ni. Ubat makan dah, doa minta dah, tapi macam tak sembuh je, go out ni. Dia berdoa tapi dia sendiri macam tak yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam bulan Ramadan ni kita kena sangka baik pada Allah. Kita kena bersungguh mintalah. Dan alhamdulillah kita dah 2 tahun diuji oleh Allah. Sekarang Allah bagi balik dah kita dapat berjemaah, dapat datang ke masjid. Saya ingat tahun 2019, 2018, 17, 16, 15 ke bawah dulu, setiap kali Ramadan datang pasti timbul isu besar. Tahun 2019, 18, 17 dulu. Setiap kali Ramadan datang timbul isu nak tarawih 8 ke 20, betul tak? Datang Ramadan tahun 2020 Covid, tak ada khilaf, ijma', semua 8 rakaat.
Semua setuju 8, terutamanya imam-imam kat rumah, betul tak? Wal asri qul huwallah, wal asri qul huwallah. 8 rakaat belaka. Allah Taala kurangkan dah Covid, datang tarawih balik, timbul balik 8 tahun 20. Jadi kita ni tak payahlah duduk bergaduh isu 8 ke 20 ke, ada tazkirah ke tak ada ke. Nak semayang 8 semayang 8, nak semayang 20 semayang 20. Nak buat tazkirah buat, tak nak buat tazkirah tak payah buat. Jangan kita bergaduh. Ini musim untuk kita banyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak sebut ringkas. Cuba sebut antara waktu-waktu mustajab doa. Bila? Yang pertama sekali waktu mustajab doa sepanjang Ramadan. Bagaimana kita kata tempat mustajab doa Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram tu ada pula multazam dalam Hijr Ismail dekat makam Ibrahim kan. Tapi Masjidil Haram keseluruhan tu tempat mustajab doa dah. Masjid Nabawi tu tempat mustajab, tapi dia pergi ke Raudah lagi spesifik. Jadi begitu juga dengan Ramadan kulluhu. Ramadan sepenuhnya waktu mustajab doa. Orang yang berpuasa mustajab doanya. Spesifik lagi, khusus lagi. Waktu bila? Bila? Malam-malam, 1/3 akhir malam. Itu waktu mustajab doa. Lagi? Ketika hampir berbuka puasa. Itu waktu mustajab doa. Sini buat buka puasa tak masjid? Berapa ramai biasa? Ramai? Jadi sebelum maghrib itu duduk sembang ke doa? Doa. Alhamdulillah. Itu waktu mustajab. Tak payah tunggu untuk imam baca, kita minta sendiri-sendiri. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu sahur itu waktu mustajab doa. Mintalah. Ustaz kata waktu nak berbuka waktu mustajab. Kami para isteri, para ibu, itulah waktu peak hour kami paling busy. Yang ni minta gelas, anak minta pinggang, bapak minta periuk, yang ni minta air, yang ni minta lauk. Macam mana kami nak berdoa? Berdoa. Ibu-ibu boleh je berdoa. Tak boleh duduk atas sejadah ni sambil kita letak nasi, letak lauk. Boleh doa tak? Letak nasi. Ya Allah, jadikan anak yang makan hidanganku ini anak yang soleh, lembut hatinya. Boleh doa? Boleh. Ya Allah, jadikan anak-anakku ini anak yang cerdik. Janganlah jadikan dia anak yang nakal. Janganlah suami aku nakal. Nampak diriku seorang je, tak nampak orang lain dah, ya Allah. Boleh doa masa tu. Itu waktu mustajab. Ambil kita selawat sikit, kita zikir sikit, letak makanan, lauk, sambil doa untuk anak-anak, untuk suami, berkatilah rezeki kami. Doa. Sebab itu waktu mustajab. Sama juga dia bangun sediakan makanan berbuka sahur. Biasanya yang terjaga dulu untuk sahur suami ke isteri? Suami jaga dulu. Dia kejutkan isteri, bangun-bangun panas lauk, abang nak tidur je lagi. Kan? Itu hebat orang lelaki. Bangun sahur, itu juga waktu mustajab doa. Kita pergi sikit lagi. Nak doa, nak minta apa, saya laju ni. Benarnya nak syarah panjang. Syarat doa makbul, waktu doa mustajab, tempat doa mustajab. Tapi sikit lagi saya nak sebut. Antara perkara penting, ada perkara juga yang menyebabkan doa kita tak mustajab. Ada dua perkara. Ada dua perkara doa kita tak menjadi sebab doa kita tak makbul. Dan ni kena jaga elok-elok. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fayaqulu qad da'utu rabbi falam yastajib li. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah kata doa kamu akan diperkenankan selagi mana kamu tidak berkata saya minta dah Allah tak bagi. Jangan cakap gitu. Kalau kita doa lama dah tak makbul lagi, tak apa, tapi jangan sebut saya minta dah anak saya dah 2-3 tahun dah tak dapat jodoh, Allah tak bagi. Jangan cakap gitu. Kena sebut saya sedang berusaha, saya dah doa, saya tawakal pada Allah. Jangan sebut saya dah minta Allah tak bagi. Kalau sebut gitu menjadi sebab doa kita tak makbul. Itu yang pertama. Yang kedua,
Agak-agaknya apa? Dan ini yang banyak berlaku, yang menjadi sebab doa tak makbul. Apa dia? Pak, kalau jawab betul, saya bagi hadiah telefon ni. Boleh ke? Pusing isi masjid. Yang kedua, yang ni kena hati-hati. Makan minum yang haram. Makan minum haram menjadi sebab doa kita tak makbul. Rasulullah pernah cerita seorang anak muda, wa dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rasulullah cerita seorang anak muda yang doa dengan penuh khusyuk, kat tangan ke langit ni, ya Allah ya Allah, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari sumber yang haram. Macam mana Allah nak mustajab doa orang macam ni? Hati-hati, niaga tipu orang, kerja makan gaji, tapi waktu kerja duk buat benda lain, mengular, jadi rezeki tak berkat. Curi duit tabur masjid. Sini ada? Ada? Ada kes? Tak ada? Tak ada Ada masjid, tabur masjid pun dia curi juga. Ini jenis pencuri bertakwa. Dia nak duit masjid, berkat, dia kata. Jadi makan minum yang haram ini menjadi sebab doa kita tak mustajab. Duit pusaka adik-beradik, dia tipu duit adik-beradik. Dia diberi amanah untuk menguruskan sumbangan untuk anak yatim, untuk ibu tunggal, masuk dalam poket dia sendiri. Auzubillah, doa tak makbul. Niaga, tipu orang, tipu customer, tipu partnernya sendiri, doa jadi tak makbul. Saya tadi kejut saya dengar. Betul lah, hari ni ada masa sikit. Saya baru ni agak sibuk sikit. Biasanya bulan Syakban dah settle baju raya anak isteri, tapi baru ni agak sibuk sikit, tak sempat nak settle sepenuhnya. Jadi tengah hari tadi pergilah sekejap cari baju raya untuk anak. Saya ni memang suka bergurau, jumpa dengan ustaz-ustaz dalam program, selalu saya tanya soalan, puasa tak hari ni ustaz? Saya selalu gurau bila jumpa orang, saya cakap, puasa tak hari ni? Tadi pukul 12 tengah hari tadi, masa nak beli baju raya tu, adalah budak muda duduk layang. Saya gurau je, puasa tak hari ni dek? Dia senyum-senyum, ini pala. Saya kata, awak jangan bergurau, puasa tak hari ni? Tak sempat makan sahur tadi. Tapi dia jawab jujur tau, tak sempat makan. Budak besar dah lah, mungkin umur 23, 24, budak lelaki. Period ke? Saya tanya. Saya tanya dia, period lelaki, period ke? Tak sempat makan sahur. Dia kata. Saya kata, dek tak boleh buat gini, nanti berniaga dapat duit tak berkat. Esok puasa esok puasa, kata. Terkejut saya, tapi dia jawab tu jujur. Saya ingat dia bergurau, puasa tak hari ni? Tak. Saya kata biar betul, tak puasa, tak sempat sahur. Kan ada dalam masjid ni yang macam tu. Tak sempat sahur, tak puasa. Tak sangka kita, tak sangka. Allahu Akbar. Bahaya dia, saya umur saya rasa dalam 23, 24 lah, tengok pada body orang tu. Bahaya tau. Kita makan minum ni, dia memberi kesan kepada doa kita. Kalau kita kadang-kadang orang duk mikir, apalah ustaz, doa saya tak makbul lagi, cek makan minum. Kadang-kadang isteri di rumah duk berdoa tak makbul, sebab apa? Suami bawa duit tak berkat bawa balik. Kat tempat kerja suami minta rasuah, kat tempat berniaga suami tipu orang, bawa surat ke mulut isteri. Isteri doa pun tak makbul. Allahu Akbar. Jadi hati-hati dengan makan minum yang haram. Yang terakhir, ustaz, saya doa dah ustaz dengan penuh khusyuk, tak buat perkara yang menghalang doa mustajab, makan minum saya halal semua, tapi tak makbul juga doa saya. Gini, anak kita umur 3 tahun, duduk main kat dapur. Duduk kat dapur tu, sambil-sambil dia main kat dapur, ada ular tedung seekor bergerak-gerak dekat anak kita yang 3 tahun tu. Apa yang anak 3 tahun tu nak buat?
Cucu kita 3 tahun hidup main kat dapur, tiba-tiba datang ular tedung gerak-gerak dekat dia. Apa cucu kita nak buat? Nak pegang, nak main. Mak dia nampak, apa mak dia buat? Terus mak dia Oppa Gangnam Style. Mak dia akan ambil ular tu. Mak akan ambil anak, bawa lari. Apa berlaku pada anak? 3 tahun tadi. Bila mak ambil dia, nangis. Sebab apa nangis? Sebab apa nangis? Nak main ular. Sebab apa mak tak bagi? Mak tahu bahaya. Sebab apa anak nak juga sampai menangis? 3 tahun tadi. Dia nak juga. Sebab apa? Sebab dia tak tahu bahaya. Kenapa mak tak bagi? Bahaya. Anak menangis nak, mak tak bagi, bahaya. Sebab apa anak menangis juga nak? Dia tak tahu bahaya. Betul tak? Dia nak juga sebab dia tak tahu. Ada perkara kita manusia nak sangat tapi Allah tak bagi sebab Allah tahu tu ular tedung. Kita nak sangat kerja kat sini, Allah tak bagi. Anak saya dah interview ustaz, nak pergi kerja sini, tak dapat. Sedihnya. Allah lebih tahu. Kalau kau dapat kerja ni, Zuhur pun tak semayang nanti. Ada perkara yang kita nak sangat tapi tak dapat. Allah tahu ada yang lebih baik untuk kita. Ingat tak masa muda dulu kan nak kahwin dengan orang lain kan? Dapat suami lain. Nak sangat. Tapi ayah suruh kahwin dengan yang lain. Orang yang sekarang ni itulah sama-sama datang masjid. Contoh sah. Masa kita nak sangat sesuatu, kita usaha, kita doa, nak sangat. Ada perkara yang lebih baik. Ilmu kita rasa ni. Kita nampak gerak ular tedung tu comel, kita ilmu kita rasa nak. Tapi ilmu Allah jauh lebih baik. Ada seorang ulama berkata, ketika aku berdoa meminta sesuatu, aku nak sangat, tiba-tiba Allah bagi benda lain, aku gembira kerana Allah tolong pilih untuk aku. Allah tolong pilih. Maknanya aku minta A, tiba-tiba Allah bagi B. Kata ulama, aku sangat gembira kerana Allah yang tolong pilih untuk aku. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita sedih nak pergi ke Mekah bulan Ramadan, tiba-tiba tak boleh pergi. Sedih tak? Sedih tak? Ayahanda? Sedih tak? Saya jumpa di Mekah, jumpa di masjid. Tahun ni tak boleh pergi Mekah, 3 tahun dah tak pergi Mekah kan? Kita nak pergi tak? Yang specialnya, kita nak pergi, tapi uzur tak boleh pergi, pahala pergi dapat. Allah tahu hati kita. Allah tahu. Kita nak pergi sini. Kadang-kadang kita nak semayang banyak rakaat. Sikit lutut ustaz. Kadang-kadang kita nak pergi, nak infak. Kalau boleh Palestin ni kita nak bagi satu Kalashnikov. Kalau boleh kita nak belanja, nak keluar duit untuk beli kereta kembar satu untuk Palestin. Tapi kita tak ada duit banyak. Allah tahu niat kita. Kadang-kadang kita dulu, ni saya nak sebut satu perkara yang terakhir. Masa masjid tak buka 2 tahun, maksudnya masa Covid lah, kan? Ingat Nabi SAW disebut dalam satu hadis ketika balik dari perang Tabuk. Masa Nabi pergi perang Tabuk ni jauh dengan Madinah. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Masa perjalanan balik dari Tabuk ke Madinah, masa naik turun bukit itu, Rasulullah bagi tahu kepada sahabat, korang nak tahu tak? Adanya orang, mereka sekarang berada di Madinah. Setiap kali kita naik turun bukit, mereka mendapat pahala yang sama dengan kita. Mereka nak sangat datang, tapi habasahumul uzr, mereka terhalang disebabkan uzur. Mereka nak sangat datang berperang Tabuk, tapi mereka ada kat Madinah tak boleh join kita sebab mereka terhalang disebabkan uzur. Tapi mereka dapat pahala yang sama. Saya ingat sangat hadis ni. Masa hari tu tak boleh pergi sembahyang Jumaat, kita duduk khutbah Jumaat tiap-tiap minggu. Bila lockdown tak boleh sembahyang Jumaat, ingat hadis ni. Harap-harapnya Allah bagi pahala pada kita. Ada orang dia nak pergi sangat sembahyang Jumaat hari tu, tapi dah tak boleh.
40 orang je Ustaz. Tak apalah, kita patuh arahan pemerintah untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Tak pergi. Pada orang yang selalu pergi, moga-moga dia dapat pahala. Ustaz nak majlis ilmu Ustaz, lama tak pergi. Masa dia sihat dulu, masa dia sihat, masa masjid sihat. Dia sihat, masjid sihat. Ada majlis ilmu dia selalu datang. Tiba-tiba baru ni masjid tak sihat. Fahamlah, masjid tak sihat kan? Dia tak dapat datang, pahalanya berjalan. Sebab waktu dia sihat, masjid sihat, dia selalu datang masjid. Ketika masjid tak sihat, dia nak datang tapi masjid tak sihat. Maksudnya SOP lah. Pahalanya berjalan. Dan mungkin suatu hari nanti masjid sihat, dia pula yang tak sihat, tapi hatinya teringat nak datang. Masa dia sihat ni dia selalu datang. Bila nanti dia tak sihat, insya-Allah itu jadi pencen pahala dia juga. Jadi sekarang ni ketika masjid sihat, diri kita sihat, datang. Satu hari nanti sama ada masjid tak sihat ataupun kita tak sihat, pahala pencen pahala kita berjalan. Kalau orang yang bekerja, waktu dia muda dia kerja sampai satu umur dia tak kerja dah, pencen berjalan. Kita waktu kita sihat, masjid sihat, kita datang sampai masa kita tak sihat, pencen pahala berjalan. Ataupun masjid tak sihat, maka pencen pahala kita juga berjalan. Memang kita memang tak selesai sepenuhnya lagi berkenaan dengan COVID ni. Saya selalulah pergi mana-mana ceramah online ke apa, saya selalu sebut dan masih lagi sebut berkenaan dengan COVID ni kita ada 4 ikhtiar kita. 4 ikhtiar. Yang pertama, ikhtiar kita ambillah vaksin booster tu, ikhtiar. Itu ikhtiar. Kita tak pernah kata vaksin ni menyelamatkan, tapi kita kata ikhtiar. Ke dalam ni ada yang anti vaksin? Ada dalam masjid kita ni? Ikhtiar lah. Kalau ada yang tak cocok lagi tu pun sebagai ikhtiar kita. Satu, yang pertama ikhtiar kita dengan cara vaksin, booster dan sebagainya. Yang kedua, patuhi SOP. Jaga. Kalau dulu kita ada distancing, sekarang dah boleh rapat, sanitize, pakai mask. Yang kedua, patuhi SOP. Terutamanya nenek-nenek dan atuk-atuk kena jaga lebih sikit lah. Elakkan pergi kat tempat crowded sangat, nak beli baju raya online je lah nenek, Lazada. Jadi yang pertama vaksin, yang kedua SOP, yang ketiga carilah anak-anak cucu, carilah suplemen sebagai usaha kita untuk kuatkan imun badan kita, suplemen. Kalau saya sendiri, dan memang jemaah masjid ni tahu dah, saya dah beberapa kali dah datang kat sini. Saya sendiri memang saya amal daripada musim COVID, sebelum, selepas, sekarang amal habatus sauda, minyak zaitun, madu. Bukan saja saya amal, saya berniaga pun daripada 2014 dulu, dan sekarang ni alhamdulillah dapat feedback yang sangat baik, terutamanya yang peringkat nenek-nenek atau dia kata Ustaz, kaki kebas, sakit-sakit lutut, rasa macam ringan sikit bila amal habatus sauda, minyak zaitun ni. Saya kata alhamdulillah lah. Yang ketiga, ini suplemen. Dan saya duduk berniaga habatus sauda zaitun ni, banyaklah feedback yang antaranya yang kena COVID, lepas sembuh dia ada batuk-batuk, nak naik turun tangga kat rumah macam semput. Jadi bila dia amal habatus sauda, minyak zaitun, dia kata lega sikit pernafasan. Kita kata alhamdulillah. Awak nak pakai suplemen apa pun tak kisah, tapi biar adalah sikit ikhtiar kita. Dan ramai juga makcik-makcik duk cerita lepas amal habatus sauda, apa ni yang anak-anak perempuan dia ni bila uzur tu dia sakit perut tu. Ustaz, sekarang ni tak ada dah sesungut. Dulu dia masa setiap kali period uzur sakit perut, duduk belengkor je. Lepas amal habatus sauda Ustaz, dah tak ada sesungut dah sekarang. Alhamdulillah. Itu hak sakit perut tu masa tak boleh semayang. Sesungut. Itulah. Okey. Sebab saya duduk berniaga pun dulu saya ada resedung teruk. Bila amal Allah bagi lega. Malam ni pun saya ada bawa kalau ada yang nak cuba amalkan. Cuma masa COVID baru ni ramai parent, mak ayah kata Ustaz, kita orang beli dengan Ustaz makan kapsul bersodak zaitun.
Tapi susah nak pujuk cucu-cucu ni yang umur 6 tahun, 7 tahun nak pergi sekolah ni. Dan alhamdulillah masa Covid baru ni kami buat yang dalam bentuk sachet. Letak habatus sauda, letak madu, kurma dan delima. Koyak je makan untuk pujuk anak-anak kecil makan. Jadi senang pagi-pagi koyak makan. Jadi untuk cucu-cucu ni kita sangat-sangat galakkan. Anak saya pun yang 6 tahun, 9 tahun makan tu. Sebab perlu ikhtiar. Dia orang nak pergi sekolah kan banyak kes kat sekolah sekarang kan. Lepas koyak untuk anak-anak ni, mak-mak pun nak juga yang bentuk sachet. Alhamdulillah kita buat. Dia orang kata kesan lepas makan ni ustaz nak buang air besar lawas. Okey, ikhtiar kita. Vaksin, SOP, cari suplemen dan ikhtiar kita yang keempat, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk kita berdoa. Nak keluar pagi, keluar malam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini doa kita juga. Kita berdoa, ikhtiar kita. Ustaz, buat dah 4 ni, baru kena positif Covid ustaz. Tak apa. Itulah kita beriman dengan qada dan qadar Allah. Kita dah ikhtiar semua kena juga. Allah atur begini. Teruskan ikhtiar, teruskan doa, berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kena, ikutlah SOP kaedahnya. Ustaz, suami saya kena meninggal baru ni. Ustaz, abang saya kena dah sihat baru ni. Ya, ada yang sihat, ada yang meninggal. Semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sedih tak? Boleh. Tak salah kita sedih, tapi jangan melampau. Jangan menyalahkan Allah. Jangan lupa kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa sekadar itulah. Lewat dah ni pukul 10.30. Moga-moga ada sedikit manfaat daripada perkongsian pada malam ni. Yang saya kata tentang bersodak zaitun tu, ada pembantu saya kat luar sana kalau ada yang rasa nak cuba amalkan. Tapi yang saya kata untuk anak-anak kecil tadi tu memang saya showkan sangat kalau boleh diamalkan untuk cucu-cucu kita sebelum nak pergi hantar ke kindergarten, ke sekolah tu. Jadi saya rasa sekadar tu untuk malam ni. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Ada view